Saya nampak tadi ialah contoh bila kita cakap Sheraton Move. Sheraton Move. Kita masih ingat lagi sejarah Sheraton Move. Pada ketika itu, referendum rakyat. Kerana kegagalan kerajaan jual buat hutang, kerajaan tak ada duit, rakyat kena potong itu ini dan sebagainya. Malah daripada segi kedudukan Melayu Islam, pegangan share Bumiputera dan sebagainya terjejas, rakyat membuat referendum bermula daripada Cameron Highland turun ke Semenyih, Rantau dan kemuncaknya kalah besar kerajaan pusat ketika itu di Tanjung Piai. Akhirnya referendum rakyat itu diterjemahkan dengan tindakan ahli parlimen untuk bersama dan akhirnya bentuk kerajaan. Dan itu melibatkan lompat parti. Sekarang ni tak ada akta tak boleh lompat parti. Jadi bila tak boleh lompat parti itu, saya nampak tetapi dia tidak boleh mengubah keputusan dalam Dewan. Maknanya dia tak berubah parti politik tapi boleh menyatakan pandangan. Dan saya merasakan memang betul kita pilih kerajaan negeri. Tapi kalau kerajaan pusat tu dah lemah sangat, kan? Lemah dan lembik. Lemah zahir dan batin, kan? Kan? Akhirnya ahli-ahli parlimen berpendapat bahawa dia perlu bersama dengan keputusan rakyat dan menyatakan Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri lagi dan meletakkan sokongan dalam Dewan kepada orang lain. Saya rasa dia pun tak ubah parti, dia terus duduk dalam UMNO. Tidak Dia terus terjejas duduk langsung dan tak terjejas. Ya. Dan saya merasakan dan saya menghidu satu keputusan besar ke arah menyelamat negara boleh berlaku selepas itu. Baik Tan Sri, dua perkara dan saya rasa cukup mudah dan saya nak ribuan penonton yang mendengar ini faham mesej ini. Ramai orang cakap Rahim Tambicik, orang sebut skandal. Rahim Tambicik kontroversi, kan? Saya ada jawapannya, tapi saya nak ribuan mendengar di luar sana, kan? Pertama ialah isu wanita bawah umur yang saya rasa selepas sahaja Tan Sri mencurahkan kesetiaan kepada Anwar Ibrahim, kan, dan orang di belakang ini yang bersungguh-sungguh pusing ni Anwar Ibrahim lah yang saya tengok. Kalau kita baca banyak buku dan sebagainya, tulisan politik Anwar Ibrahim, kan. Yang itu dulu yang pertama. Berkenaan dengan kontroversi bawah umur ni. Sebenarnya kontroversi itu ataupun skandal yang dikenakan kepada saya ni adalah hasil dari kecemburuan politik. Political jealousy. Kerana mungkin beberapa kejayaan saya pilih saya telah lakukan di dalam ketika memimpin negeri Melaka dan memimpin pergerakan pemuda, dan pada masa itu kerapatan saya dengan Perdana Menteri. Jadi orang yang memasang hati ni nak lihat dia memegang tampuk pemerintahan ni. Rahim Tambicik situ pula jadi blue-eyed boy of Prime Minister. Maka dengan itu kita lihat dia telah buat satu macam dengan masuk sekali lah Zahid Hamidi dengan Lim Guan Eng telah scandalize saya dengan cara yang paling kotor sekali. Tapi saya lalu dengan sabar benda ni. 52 hari dia malukan saya di dalam ni. Sehingga saya jumpa Tun Mahathir, saya kata pada mereka, pada Tun, saya letak jawatan kerana saya tak nakkan parti malu kerana saya. Tapi lepas ini kalau saya dibersihkan, kembalikan pemuda dan juga jawatan Ketua Menteri kepada saya. Tun Mahathir setuju. Saya letak jawatan kerana nak jaga integriti parti. Supaya jangan mengkaitkan saya dengan parti. Saya kotor dengan parti. Tapi malangnya bila saya dah dibersihkan oleh Peguam Negara, maka kita lihat satu ialah pemuda diserahkan pada Nazri pun dulu pada peringkat awalnya agak dia nasihat tak usah serahkan, tapi Nazri membuat keputusan ini adalah satu persefahaman dan pemuda telah diserahkan kepada saya untuk saya terajui semula. Tapi di Melaka saya dengar Mak Zain dinasihatkan. Kalau tak ada usul undi tak percaya, tak usah letak jawatan. Jadi Mak Zain pada masa dah jadi ketua menteri. Jadi tak adalah dia dah jadi pada bermusuh pula dengan saya pada masa itu. Jadi saya dah kena tipu
dekat situ lah. Jadi kerana itu berlaku apa yang dikata skandal ni tadi. Sebenarnya satu perbuatan penganiayaan kepada saya oleh pemimpin seperti Anwar untuk menyingkirkan saya kerana Presiden Parti meminati kepimpinan saya pada masa itu. Itu Cikgu Bat sebenarnya yang berlaku. Dan yang terbaru, ada keputusan mahkamah bahawa ada sampai ada orang minta maaf dengan Tan Sri. Yalah, saya skandal ini diterajui oleh Lim Guan Eng. Ini oleh DAP minta maaf. Kan itu saya saman dia pada 2003. Ya. Dan dalam mahkamah dia membuat keputusan bahawa apa yang berlaku pada Tan Sri ni saya tahu benda tidak berasas, sebenarnya tak berlaku benda tu, tak betul. Jadi maknanya di mahkamah gagal dibuktikan. Tak ada, dia minta maaf, dia mengaku bahawa apa yang dia lakukan kepada saya, skandal yang dibuat itu adalah satu yang tidak berasas, unfounded. Tidak berasas sama sekali kepada saya. Jadi dia minta maaf, dia baca depan hakim benda ni. Agak sampai sekarang ada seorang di parlimen dia terlupa kat benda tu. DAP juga dia timbulkan lagi. Ya. Maka bila saya saman dia, jadi dia pun tewas dan dia terpaksa minta maaf dan membayar saya lah atas perbuatan yang demikian. Jadi kekalahan DAP 2 kali ini memperkuatkan hujah saya bahawa skandal yang dibuat ini adalah satu ciptaan bagi menyingkirkan saya daripada koridor politik. Okey, baik Tan Sri. 1 jam berlalu tanpa rasa, maknanya masa ni sangat mencuburui kita. Ada banyak sangat topik ni. Itu belum masuk kali pertama kita bertentang mata menonton video di Shangri-La Hotel, tak salahnya kan. Okey, nampaknya kita kena ada bahagian 2 untuk 1 jam berikutnya. Ada banyak sangat. Tan Sri, terima kasih. Kami selaku orang muda sangat berterima kasih kepada pengorbanan yang Tan Sri buat. Antara words yang kita dapat tadi, Tan Sri adalah tokoh yang meletakkan jawatan untuk jaga parti dan integriti, nama baik integriti parti dan kerajaan itu sendiri pada ketika itu. Tapi sekarang ni ada orang bila dia kena tuduh, dia daki lagi tinggi supaya boleh jaga diri dia. Jangan dia masuk cepat dan sebagainya kan. Okey. Rumusan yang pertama ialah rupanya Anwar Ibrahim ni memang daripada zaman dulu muda menipu dan mengguna nama orang. Yang kedua ialah jangan takut. Perjuangan Melayu itu bukan UMNO, tetapi UMNO yang perlu takut kerana dia tidak lagi memperjuangkan Melayu itu. Yang ketiga ialah ambil peluang referendum ini. Kena keluar beramai-ramai, khususnya anak muda Melayu keluar beramai-ramai untuk menyatakan sikap kita pada 6 pilihan raya negeri ini. Dan kalau pusat tu nak jatuh sekali, kita tak boleh buat apalah. Kita sedia untuk sambut dan merajui dia. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. 1 minit Tan Sri yang terakhir, pesan buat ribuan yang berada di luar ini. Saya harap perbincangan saya hari ini dengan Cikgu Bat, satu deliberasi politik yang telah mendedahkan kebenaran tentang apa yang berlaku. Sebab yang apa kita ceritakan ini adalah fakta-fakta sejarah dan fakta-fakta pengalaman yang kita telah lalui lah. Jadi rumusan saya dapat lihat daripada apa yang telah pun diperkatakan oleh Cikgu Bat dan apa pengalaman yang telah saya berkongsi bersama. Saya fikir tidak ada pilihan lain lagi bagi rakyat Malaysia untuk membuat satu keputusan yang jitu, yang bijaksana, yang paling patriotik, iaitu kita ramai-ramai keluar pada PRN yang ke-6 ini. Tunjukkan kita tidak lagi berminat pada kerajaan yang ada sekarang, sebuah kerajaan yang gagal, dan kita nak melihat satu kebangkitan baru, sebuah kerajaan yang lebih dapat berjaya meneruskan kecemerlangan Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang dikagumi dan dipandang tinggi oleh negara lain sebagai negara yang pernah menjadi Asian Tiger dari segi ekonomi yang berjaya dan mengisi segala keperluan rakyat dari segi peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pendidikan yang lebih
lebih baik, yang lebih terancang, yang lebih sistematik, insya-Allah pilihlah kerajaan ataupun parti Perikatan Nasional pada PRN yang akan datang ini. Inilah permintaan saya sebagai orang lama yang telah hampir 50 tahun terlibat di dalam politik ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton, ribuan yang berada di luar sana. Terus share, terus kongsi, terus sebarkan. Setiap hari kita ada tanggungjawab kita sebagai penyampai kebenaran. Sembang, cakap benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih pada semua.